اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Bahkan ulama kata tawakal ni macam mayat. Mayat diserah kepada orang yang nak memandikannya. Tawakal ialah seumpama mayat diserahkan kepada orang yang nak memandi dan mengkafankannya. Apa yang dibuat oleh mayat tu bila orang mandi dia, orang tolak dia, orang balik dia, apa dia buat oleh mayat? Mayat tak buat apa-apa. Dia serah bulat-bulat. Itu tawakal. Jadi bila kita serah pada Allah, kita jangan buat apa-apa, serah pada Allah aja. Apa Allah nak buat, Allah nak bagi musibah ke, Allah nak bagi nikmat ke, kita serah bulat-bulat macam mayat tadi. Kalau kita merungut, kita mengeluh, kita bukan bertawakal pada Allah. Okey? Sebab nak serah pada Allah, kita kena yakin kita lemah dan kita kena yakin Allah yang kita serah tu memang hebat. Maka bila yakin Allah tu hebat, apa prasyaratnya? Apa prasyarat untuk bertawakal pada Allah yang hebat? Prasyaratnya ialah mesti taat pada semua perintah Allah. Ini prasyarat utama ni. Nak serah diri pada Allah, mesti taat pada dia. Sebab bila taat pada dia, itulah tanda kita yakin Allah tu hebat. Sebab Allah hebatlah kita taat, kita dengar cakap. Bila kita dah dengar cakap dia, mana kita yakin dia hebat, masa tu barulah sah tawakal kita. Baru dipanggil tawakal. Tapi kalau kita masih buat dosa, kita masih engkar perintah dia, kemudian kita kata aku nak tawakal pada Allah, itu adalah dakwaan yang bohong. Ramai orang yang lawan Tuhan, ramai yang tak ikut perintah Allah, tiba-tiba bila dia usaha apa semua, dia kata saya serah pada Allah. Sedangkan dia lawan Tuhan. Macam mana kamu serah pada Tuhan yang kamu lawan dia? Tak boleh. Sebab tu prasyarat utama, nak bertawakal kepada Allah, mesti taat pada dia. Sebagai tanda dia tu hebat. Barulah serah diri. Kalau tak rasa kehebatan Allah dengan cara kita ingkar perintah dia, jangan cakap tawakal. Jangan cakap tawakal. Dan sebab itulah ramai orang bertawakal pada Allah tapi hidupnya tak bahagia. Mulutnya bertawakal pada Allah tapi dia tak bahagia. Kenapa? Sebab sebenarnya dia tidak bertawakal pun kepada Allah. Dia tidak bertawakal pun kepada Allah. Ada satu kisah. Hatim bin Al-Asam. Dia nak pergi haji. Bila nak pergi haji tu, dia tak tinggal banyaklah bekalan makanan untuk keluarga dia. Jadi semua anak-anak isteri dia kecoh lah. Ada yang menangis, ada yang merungut. Dan berkata pada Hatim, kamu nak tinggal kami kepada siapa? Makanan pun tak cukup apa? Dia kata, aku tinggal kamu kepada Allah. Macam mana ni? Makanan pun tak ada. Ada seorang anak Hatim perempuan. Kata anak perempuan ni, dia kata, tawakkal ala Allah. Wahai bapa, serah kepada Allah, jalan, pergi je. Jadi akhirnya semua adik-beradik termasuklah mak ni marah pada anak perempuan ni. Sebab apa? Dia yang menggalakkan, mendorong bapa dia Hatim pergi haji. Dalam keadaan keluarga tak cukup makanan, tak cukup bekalan. Kemudian bila dah malam tu, perut mereka lapar, makanan tak ada. Maka ada yang nangis, ada yang marah dan ada yang kutuk budak perempuan ni. Anak perempuan ni dikutuk, dimarahi. Dia diam je. Dia baca Quran, dia solat, dia berdoa pada Allah. Kemudian tak berapa lama dengar ada orang ketuk pintu. Dan yang ketuk pintu itulah raja ataupun gubernur di tempat itu. Lalu raja ni, Amir ni tanya kepada tuan rumah ni, ada tak segelas air kami nak minum? Maka diberilah segelas air. Kemudian diminum oleh raja. Kemudian raja bertanya, ni rumah siapa ni?
Ni rumah Hatim Al-Asam, seorang ulama yang hebat yang terkenal. Bila raja dengar je ini rumah Hatim, apa raja ni buat? Dia ambil kantung yang ada duit, emas, dinar ke, dirham ke, dia campak dalam rumah tu. Kemudian dia bagi tahu ke pengawal dia, tentera dia, dia kata, siapa nak buat seperti aku buat, silakan. Sebab ini adalah rumah ulama yang besar, ulama yang hebat, ulama yang dihormati. Maka tentera dia, pengawal dia pun masing-masing ada duit, campak masuk dalam rumah Hatim. Jadi akhirnya adik-beradik dia yang kutuk dia, yang marah pada dia, yang menangis, semua seronok, semua suka. Dia kata, tapi budak perempuan ni menangis. Dia pula menangis. Yang tadi menangis sebab tak ada makanan, tapi bila ada makanan, gembira. Yang budak perempuan ni, tawakal pada Allah, masa tak ada makanan, dia tak menangis, dia tak kisah pun. Tapi bila ada makanan, dia pula menangis. Jadi mak dia, adik-beradik dia tanya, kenapa pula kamu menangis? Dah ada makanan banyak. Sepatut kamu bergembira. Dengan jawapan si anak perempuan, anak kepada ulama yang hebat, tawakalnya kepada Allah. Dia kata, aku menangis sebab aku merasakan, ya Allah, begitu hebatnya Tuhan. Kalaulah manusia, makhluk, tengok kita dalam kesusahan, dia bantu. Kalau makhluk tengok manusia seperti kita dalam kesusahan, dia bantu. Cuba bayangkan kalau Allah yang tengok kita, lagi dia bantu. Sebab Allah adalah pencipta. Makhluk yang tak ada apa-apa pun dia bantu, dicampak je. Maka cuba bayangkan kalau Tuhan yang mencipta makhluk. Ini contoh tawakal. Contoh tawakal, bukan makna menafikan kerja. Sebab itulah salah satu syarat tawakal selain pada ikut perintah Allah, kemudian jangan buat dosa, juga syarat tawakal ialah mesti berusaha walaupun sedikit. Tapi dalam konteks kisah ni mungkin dia dah usaha, itu dia dapat, itu tak apa, serah pada Allah. Sebagaimana Allah perintah kepada Maryam ketika dia syarat mengandung dan dia pula seorang wanita, Allah kata kalau kamu nak makan buah kurma, goncang pokok tu. Allah tahu dengan wanita yang lemah yang sedang syarat mengandung, goncang pokok kurma, buah kurma tak akan jatuh. Tapi Allah kata, goncang, aku akan gugurkan. Maksud pengajarannya apa? Allah nak kita usaha, walaupun selemah-lemah usaha. Sebab rezeki itu Allah dah jamin. Allah nak tengok setakat mana kita usaha, walaupun sekecil. Okey, usaha tak boleh tinggal, tapi jangan bila dah usaha tak yakin. Ataupun bila usaha rasa macam tak cukup, maka akhirnya kita tinggal bertawakal kepada Allah. Kita bergantung, bertawakal pada usaha kita, kepada duit kita. Itu yang salah. Jadi saya ingatkan sekali lagi, syarat nak bertawakal mestilah kita rasa kita sangat lemah dan Tuhan tu sangat hebat, dan bukti kita rasa Allah tu hebat, kita taat perintahnya satu persatu. Kalau kita tak taat, kita tak rasa dia hebat. Masa tu tak ada guna tawakal, dan bukan tawakal pun. Contohlah orang tu tak solat, kemudian bila dia bekerja dia kata, saya serah pada Allah lah pasal rezeki ni, sebab saya ada usaha. Itu bukan serah pada Allah. Sebab kamu pun tak solat, kamu pun engkar perintah Allah. Macam mana kamu serah pada Tuhan yang kamu tak yakin hebat? Kalau yakin hebat, taat dengar cakapnya. Ada orang buka aurat kan, dah kahwin tak dapat anak, tapi dia buka aurat, dia kata saya ada usaha, saya serah pada Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal mesti pertama sekali taat kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok ayat sebelum ni kan, hujung ayat 11, Allah kata apa? Falyatawakkali, Allah perintah, hendaklah bertawakal, hendaklah berserah kepada Allah. Siapa? Al-mu'minun. Allah bagi tahu yang layak bertawakal pada Allah ialah orang yang beriman kepada Allah saja. Kalau kamu lawan perintah Allah, kamu tak taat perintah Allah, kamu tak bertakwa, kamu tak beriman. Bila tak beriman, tak layak berserah pada Allah. Tak layak berserah kepada Allah.